Ya Allah, saya kata, macam mana boleh terfikir nak buat skrip macam ni? Menggunakan makam Nabi. Perempuan, kau dengar apa aku cakap? Depan makam Rasulullah ni aku cakap, depan muka kau. Kalau Ryan benci aku akan pastikan dekat tanah haram juga kau mampus. Saya nak tengok dulu. Semalam saya ada buat satu teguran kepada platform TV3. Tapi saya nak tengok dulu teguran tu, sebab saya dah buat jelas sangat dah teguran tu. Saya tak tahu setakat ni macam mana. Kejap. Okey. Subhanallah. Nampaknya tak ada respon apa-apa daripada TV3. Sebab drama ni ditayangkan di TV3. Betul, TV3 Malaysia. Subhanallah, mudah-mudahan mesej ni sampailah ya kepada TV3 Malaysia. Saya bukan nak kontroversi ataupun nak cari popular. Sebenarnya itu apa sekali, saya banyak buat tindakan yang senyap melalui tulisan, kadang PM diorang ni. Saya ada tindakan saya PM belakang artis-artis yang melampau sangat. Termasuk artis bukan Islam. Kau dah melampau sangat. Tapi artis Cina Malaysia melampau sangat, saya pun PM juga. Artis-artis Malaysia yang berlebihan melampau sangat pun saya PM. Kadang-kadang saya akan tulis di video-video mereka dulu dengan nama rasmi, dengan page rasmi, dengan Instagram rasmi, dengan TikTok rasmi. TikTok saya jarang guna, saya tak guna. Tapi biasa saya akan guna sebab race yang lalu, race FB ataupun race IG. So, kalau ikutkan memang naiklah nama saya, cuma diorang cakna atau tidak, diorang nak layan atau tidak. Sebab itu kita bukan selalu gunakan medium seperti ini, tapi bila tidak dilayan, tidak dipandang, tidak diendahkan, akhirnya saya akan gunakan medium ini. Dan saya lihat alhamdulillah medium ini banyak diberi perhatian oleh pihak-pihak. Nanti ada pihak yang screenshot. Okey, semalam saya terus minta tim untuk downloadkan video tersebut, petikan tersebut, dan saya minta tim tuliskan balik perkataan sebab saya takut saya salah dengar. Saya cuba dengar ulang kali. Saya kata, ya betul lah apa yang dia cakap ni. Kemudian saya minta tim dengar juga dan saya minta tim tuliskan balik. Ia adalah sedutan daripada satu drama yang sedang ditayangkan, tak silap saya. Sebab kami kat rumah tak ada Astro, kami tak tengok drama. Lama tak tengok. Jadi, tetapi sebab sedutan tu dikeluarkan oleh platform Instagram Reels Instagram TV3, jadi dia keluar bila saya scroll, dia keluar. Kemudian saya tengok sebenarnya dia jadi naik sebab ramai sangat orang dah tegur, orang awam dah tegur, hampir semua tegur, tak ada pun yang support. Kebanyakan 98% semua yang tegur tak bersetuju dengan dialog tersebut. Saya tak nak sebut lagi nama drama tersebut. Nama pelakon pun saya tahu nama pelakon, dan nama watak pun saya tahu, dan saya tak sebut direct. Tetapi lakonan itu dibuat di Tanah Suci, di hotel yang nampak latar belakang Masjid Nabawi, dan saya memang saya dapat maklumat memang benar-benar ia bukanlah background latar, tak, ia memang lakonan itu memang dibuat dan aksinya dirakam, dan drama itu memang ada babak yang dilakukan benar-benar di Tanah Suci, di Masjid Nabawi. Dan perkataannya adalah, saya nak sebut pun saya tak sampai hati tuan-puan sekalian. Perkataannya ialah, pelakon wanita ini menyebut dalam lakonan, memang lakonan tu dia ambil sedutan untuk beri teaser next episode, apa yang dalam next episode tu ada. Ayatnya macam ni, "Hei perempuan, kau dengar apa aku cakap depan makam Rasulullah ni, aku cakap depan muka kau, kalau Ryan benci aku akan pastikan dekat tanah haram ini, aku akan pastikan dekat tanah haram ni juga kau mampus." Ya Allah, saya kata, macam mana boleh terfikir nak buat skrip macam ni? Menggunakan makam Nabi. Bayangkan, saya ulang lagi sekali tuan-puan sekalian ayatnya. "Hei perempuan, kau dengar apa aku cakap depan makam Rasulullah ni, aku cakap depan muka kau,
Kalau Ryan benci aku akan pastikan dekat tanah haram ni juga engkau mampus. Tuan-puan sekalian, seolahnya, walaupun dia tak sebut, aku bersumpah depan makam, dia tak sebut perkataan sumpah. Tapi dia sebut, kau dengar apa aku cakap, depan makam Rasulullah dengan tangannya menujukan kepada Masjid Nabawi, yang mana babak itu dilakukan dalam bilik hotel, yang mana memang tingkap itu jelas menunjukkan Masjid Nabawi. Dan saya tahu sangat itu memang real. Sebab apa? Sebab apa tuan-puan sekalian? Kita selalu pergi Masjid Nabawi, pun pernah duduk di hotel yang mana kita boleh nampak Masjid Nabawi. Ini suasana malam. Depan makam Rasulullah, sebut dan tunjuk depan makam saya, depan muka engkau. Kalau begini-begini, dekat tanah haram ni juga engkau akan mampus. Perkataan mampus. Kata-kata ni dikeluarkan oleh seorang menantu kepada mertua. Tak silap saya, anak kepada mak ataupun menantu pada mertua. Saya tak tengok, saya cuma nampak babak tu. Atas dasar apa pun, daripada based on true story ke, ataupun based on true dialogue ke, atas sebab apa saya tak pasti. Kalaupun dia kata dialog ni sebenarnya dialog yang dia ambil daripada kisah benar, memang ini pengalaman daripada seorang wanita yang pernah disebut perkataan yang sama, apa pun tidak layak dan tidak wajar perkataan seperti ini dijadikan dialog. Saya masa tengok, tangan saya getah. Saya dengar lagi, biar betul dia sebut depan makam Rasulullah dengan bersumpah nak suruh yang tu mampus, dengan di tanah sucinya. Sedangkan kita diajar apa? Jaga lidah di tanah suci, jaga akhlak, jaga perkataan di tanah suci. Dan di mana etika dan menghormati di tanah suci bila buat lakonan di tanah suci? Tak rasa bersalah ke bila nak rakam babak tu, supaya maksudnya rasa macam tak boleh sebut macam ni, tak boleh sebut makam Rasulullah, tempat yang paling suci, tempat yang paling indah, tempat yang seluruh manusia, seluruh umat Islam mendambakan untuk pergi, tempat yang paling wangi, tempat nak beri salam pada Nabi. Kenapa nak masukkan dialog seperti ini depan makam Rasulullah? Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, pengalaman saya sendiri bila berada di makam Rasulullah, nak berjanji dengan baik pun kita rasa macam tak layak. Contohlah, saya nak berjanji dengan suami dekat Masjid Nabawi. Kita kan selalu jalan depan Masjid Nabawi, keliling Masjid Nabawi, lepas tu kita akan berhenti depan Kubah Hijau. Nak berjanji kepada suami contohnya, abang-abang, depan makam Rasulullah ni, saya berjanji dengan awak, depan makam Rasulullah saya akan jadi isteri yang baik. Contoh nak berjanji yang baik pun macam bukan kata tak sampai hati, macam tak layak tuan-puan sekalian. Faham Macam tak layak nak gunakan makam Rasulullah, nak menyebutkan sesuatu yang kita nak buat, nak menyandarkan apa yang kita nak buat, sebab kita tahu kita lemah. Maksudnya kita tahu kita ni sangat lemah dalam menunaikan janji kita. Janji kita hari ini, janji kita saat ini, minit ini, mungkin lepas sejam kita dah lupa dah janji kita. Maksudnya untuk perkara baik pun tak layak, tak mampu nak ucap. Depan makam Rasulullah ni, saya berjanji dengan awak sekian-sekian. Depan makam Rasulullah, Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Apatah lagi menyebutkan perkataan yang seperti ini. Depan makam Rasulullah ni, depan muka kau ni, sekian-sekian, di tanah suci juga, aku pastikan kau mampus. Bayangkan. Saya ulang, saya takut saya salah. Saya minta tim dengar, saya minta tim tulis balik, lepas tu saya minta tim download. Saya sebutkan begini tuan-puan sekalian, nak jadi viral, nak dibenci ke, nak dimarah ke, nak dibenci ke, saya menghadapi, saya minta maaf sangat. Saya tak tahu, saya tak cek lagi siapa producer, siapa penulis skrip, siapa semua. Tetapi pelakon, bila diberi skrip seperti ini, janganlah kita berdalih, janganlah kita seolahnya bukan orang yang merdeka. Seolahnya kita ni dijerut. Kalau tak baca skrip ni, kau tak boleh berlakon dah, kau tu sekian-sekian. Kita adalah umat Islam yang merdeka. Kita ada hak untuk bersuara. Kita boleh bercakap tidak, saya tak nak guna skrip ni di tanah suci. Dan sekiranya, saya tak pastilah, mungkinlah ada jawapan lepas ni, oh bukan di tanah suci, itu background saja, sebenarnya bukan masjid. Pun tak boleh disebut makam Nabi, tak boleh disebut makam Nabi.
lalu dikaitkan dengan benda yang sangat teruk, perkataan mampus dan sebagainya. Ya, ada yang dengar penulis skrip. Subhanallah, ada yang kata, betul Ustazah, saya dengar. Cerita drama sekarang, drama yang sedang ditayangkan di TV3. Subhanallah, saya ni tangan ni serang sejuk menggeletar. Subhanallah, muslimin muslimat, bayangkan, sebut makam Nabi, bersumpah. Tak apalah, saya harap bila ada teguran yang tegas dan keras seperti ini, selepas ini produser ke, penerbit ke, penulis skrip ke, pelakon ke, tolong ingat sampai bila-bila, sampai kiamat, sampai akhirat. Tolong ingat, umat Islam kita semakin kuat bersuara. Bukan saya je bersuara, suara saya akan disambut. Ada ramai pejuang cyber dakwah. Ada mamai pejuang cyber dakwah akan menyampaikan. Kalau dulu pelakon-pelakon ke, penerbit, penulis skrip suka hati je tulis. Sebab apa? Ketika itu suara dakwah, suara nahi mungkar tak kuat. Tak ada platform. Sebab dulu tengok je TV, nak tegur tak boleh. Zaman tu tak ada media sosial lagi. Kita tengok pelakon dengan pakaian seksi dengan itu, tapi nak tegur saluran mana, tak boleh tegur saluran mana. Tapi sekarang dah ada platform, dah ada ni. Jangan ingat apa yang kalian buat boleh sesuka hati sampai tak fikir sensitiviti umat Islam. Anda tak boleh sebut ikut suka hati kamilah drama kami, suka hati kamilah rancangan kami, TV kami. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Ingatlah hadis Nabi SAW, ia merupakan hadis yang sahih dalam himpunan 40 hadis akhir zaman kiamat. Subhanallah. Ketika Nabi menyebutkan, hadis tu agak panjang tapi hujungnya Nabi menyebutkan, akan tiba suatu masa bala yang Allah akan menurunkan bala dan menunjukkan kemarahannya. Allah menurunkan bala demi bala. Subhanallah, lalu ditanya oleh salah seorang isteri Nabi, ya Rasulullah, adakah ketika itu orang beriman ataupun orang soleh, orang baik sudah tidak ada? Sebab saatnya Allah akan turunkan bala demi bala. Allah akan turunkan bencana demi bencana. Kemudian apa Nabi jawab? Tidak. Sebenarnya orang Islam, orang baik ramai ketika itu. Tetapi kerana keburukan terlalu berleluasa, kerana maksiat terlalu berleluasa, kerana apa? Kerana tidak ada lagi perjuangan, ataupun Nabi menjelaskan tidak ada lagi mereka yang ingin menegur kemungkaran. Tidak ada lagi mereka yang nak mencegah kemungkaran, tuan-puan sekalian. Sebab itu mereka tak boleh kata ikut suka hati. Kalau Allah nak turunkan bencana, Allah turunkan kemarahan, kemurkaan, bencana itu akan menimpa bukan mereka yang menjadi punca kemurkaan Allah saja. Bukan akan menimpa mereka yang mengundang kemarahan Allah saja. Tetapi ia akan menimpa kepada seluruh mereka yang berada dalam lingkungan kawasan yang diturunkan bencana Allah, termasuk orang-orang yang baik, orang-orang beriman, orang yang soleh. Namun jika berlaku kematian yang berbeza, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi ini bukan bercakap saya bercakap bukan soal kepentingan diri saya. Kalau kepentingan diri saya nak saya disukai ramai. Biar artis pun suka, biar penerbit pun suka, biar orang seni pun suka saya. Kan kita kan suka disukai orang. Tetapi jika kita nak disukai orang dengan jalan kemurkaan Allah, sebenarnya kita bukan sesiapa. Melainkan kita adalah hamba yang dibenci oleh Allah. Walaupun disukai, disayangi, disenangi oleh manusia. Subhanallah, mudah-mudahan tidak berulang lagi skrip seperti ini. Gunakanlah akal, iman, gunakanlah Islam, gunakanlah panduan syariat. Tolonglah tapis. Bahkan artis pun boleh tapis. Artis pun boleh kata tidak. Anda adalah manusia merdeka. Ini belum sebut lagi. Saya tengok ada satu produk yang sangat dahsyat. Saya rasa satu hari saya kena sebut nama produk ni. Yang saya tahu foundernya adalah Islam. Dia menggunakan ramai artis. Tetapi cara iklan yang digunakan sangat dahsyat. Sangat seksi. Artis tu sampai berkeman. Artis tu sampai sekian dengan ketat. Ya, sebab produk tu dapat kurus. Kulit mulus. Jadi nak tunjuk kulit tu cerah, nak tunjuk ramping, nak tunjuk apa. Walaupun isteri orang, ibu orang, ini wanita Islam yang ditelanjangkan atas nama produk, jual produk. Kalau anda jual produk, walaupun laku sekalipun, anda dapat bahagian dunia, hidup kaya raya, tapi itu adalah istidraj yang meninggikan tempat jatuh.
Dan saya bukan judge, saya bukan kata oh dia pasti neraka. Tidak, ini bukan judge. Tapi ini adalah satu peringatan kasih sayang sebab atas dasar sayang. Saya mengharapkan anda dapat kaya raya tetapi dengan rahmat Allah. Anda nak hidup kaya raya senang dengan hasil jualan tetapi dengan redha Allah. Betapa indahnya hidup anda kalau begitu. Anda hidup senang, kaya raya, apa semua, tetapi dalam rahman Allah, kasih sayang Allah melalui jalan yang Allah suka. Maka anda akan dapat bahagia dunia dan bahagia akhirat. Senang dunia, senang akhirat. Kita tak nak kita gembira, bahagia, boleh beli apa saja di dunia, tapi kita derita sebaik saja kita mati bermula di dalam kubur. Saya tak tahulah sampai artis tu jawab apa. Oh, ini kehendak saya ni bekerja je. Ini kehendak apa ni, kehendak founder ke, kehendak content, apa ni, creator content ke, content creator ke, kehendak yang nak buat short film pendek tu ke untuk iklan, saya tak tahu. Tetapi kita adalah Muslim, tak ada manusia jadi hamba manusia sekarang, semua merdeka, kita boleh bersuara. Jangan nak salahkan orang atas ke salah, sebab kita bertanggungjawab untuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, subhanallah. Nak sebutnya tu apa sekian perjuangan kita kat sini, perjuangan inilah perjuangan kita. Mereka berjuang dengan cara mereka di sana, di Palestin, untuk membebaskan daripada penjajahan Zionis. Kita pula penjajahan apa? Penjajahan hawa nafsu, penjajahan dunia, penjajahan masyhur. Nak masyhur, nak glamour dunia, nak berada di atas walaupun dengan jalan kemurkaan Allah, kebencian Allah. Inilah perjuangan kita nak merdeka daripada ni. Mereka merdeka tanah air. Dan tujuan mereka nak merdeka bukan untuk diri mereka, untuk Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bukan untuk kepentingan peribadi mereka, tapi untuk Baitul Maqdis. Perjuangan kita di sini melawan penjajahan ni lah, hawa nafsu. Penjajahan dunia yang terlalu membelit kita, yang terlalu menyelimuti setiap saat hidup kita. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum saya buat secara terbuka ni, tuan-puan sekalian, saya dah tulis dah. Saya ada bukti. Saya dah download video tu. Saya dah ada print screen apa yang saya tulis teguran tu. Saya kata tolong edit, tolong ambil tindakan segera. Tapi tak ada pihak tu balas. Dan saya tulis tu secara terbuka, siapa pun boleh baca. Saya rasa mungkin ada pihak lain yang baca dah kot teguran saya tu. Teguran tu bukan untuk drama ni saja. Sebab saya bukan tengok drama. Kat rumah pun tak ada siaran TV Astro ni, tak ada. Cuma Allah izinkan saya untuk nampak tu. Ini peringatan untuk semua penulis skrip, artis, karyawan, orang dalam bidang seni. Tolonglah berhati-hati, anda diperhati. Ada ramai sangat umat Islam sekarang yang sangat cakna, yang sangat sensitif. Yang sangat sensitif dengan apa saja yang berkaitan dengan Islam, apatah lagi berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan makam Nabi Muhammad, dengan tanah suci. Kenapa ya umat saudara kita di Palestin, di Gaza, menggunakan nyawa mereka mempertahankan tanah suci Baitul Maqdis? Kita tak pasal-pasal sebab drama, sebab nak kejar rating ke apa ke, nak hidupkan watak antagonis tu. Kita sanggup nak gunakan makam Nabi, nak gunakan tanah suci. Dengan perkataan di tanah suci ni juga aku pastikan kau mampus. Lakonan tu saya percaya sebab saya tengok memang pelakon tu pergi ke tanah suci pun untuk menjadikan watak tu. Tapi saya tak tahu dialog tu betul-betul tak di situ. Apa pun penjelasan kita terima. Subhanallah, tuan-puan sekalian, sangat tidak wajar. Dengan tak ada siapa yang paksa, tak atas dasar apa, dua perkataan yang dikaitkan dari dialog itu, makam Rasulullah dan juga tanah suci. Tolong, jangan buat lagi perkara ni. Dan perlu ada permohonan maaf. Perlu ada permohonan maaf. Saya kira perlu ada permohonan maaf oleh pihak-pihak yang terlibat kepada umat Islam. Perlu ada permohonan maaf di atas keterlanjuran, kesilapan, apa yang mereka dah sebut, apa yang mereka buat dialog tu. Kalau anda rasa apa yang saya cakap ni kecil, kalau anda rasa apa yang saya cakap ni remeh, Ustazah ni besarkan benda kecil, benda remeh, inilah permulaan kemusnahan yang lebih besar. Apabila umat Islam rasa perkara seperti ini kecil, remeh, hanya saja Ustazah ni nak cari glamour, nak wujudkan kontroversi, kalau anda rasa ini remeh, kecil,
inilah permulaan selepas ini, apabila dipergunakan dan nama Nabi, nama makam Nabi, nama tanah suci diperolok-olokkan lagi, sehinggalah sampai saatnya manusia tak rasa sensitif dah. Dah rasa biasa dah. Dah rasa akhirnya jadi normalisasi. Kita diajar di tanah suci beradab. Walaupun kita orang yang kurang adab di Malaysia, tapi di tanah suci jaga adab. Walaupun kita kalau di Malaysia mulutkan main laser, tapi di tanah suci jaga lidah. Jaga lidah. Itu yang kita diajar, itu yang kita dididik. Kita kena jaga akhlak di sana. Sana tanah suci, sana tanah haram, sana bumi Nabi, para Nabi. Di sana ada makam Rasulullah. Ini bukan perkara kecil. Siapa yang anggap ini perkara kecil, tolonglah istighfar. Tolonglah fikir balik. Bila kita meremehkan satu benda yang kecil, akhirnya manusia akan mula meremehkan walaupun perkara itu sudah menjadi besar. Sebab ia akan mewujudkan normalisasi. Subhanallah. Saya bukan tengok cerita, saya tengok babak tu je. Kenapa Allah izinkan saya tengok semalam? Dan masa tu juga dengan menggeletar saya tulis di video Rezo, saya tulis panjang. Saya kata demi cinta kepada Rasulullah, saya menyampaikan teguran ini. Dan demi cinta kepada Allah, saya melakukan ini. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang dah pukul 8.46. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah esok kita akan sambung. Esok kita akan sambung syarah kepada hadis ni. Saya mohon maaf saya tak sambung. Saya tak dapat nak teruskan dengan kondisi saya. Subhanallah. Tetapi saya bersyukur, alhamdulillah saya boleh menyampaikan ni. Saya bersyukur alhamdulillah. Mungkin ada pihak yang tak setuju dengan cara saya tegur secara terbuka, tapi drama ini ditayangkan terbuka, tuan-puan sekalian. Dan ada orang yang backup. Pada komen tu ada backup tapi sangat sikit. Tahu tak ayatnya apa? Alah, lakonan je kot, bukan betul-betul. Ada yang backup. Dan yang backup itu orang Islam. Bila ramai komen yang marah, pasal ada komen yang backup. Alah, lakonan je kot, bukan betul-betul. Tuan-puan sekalian, tak boleh walaupun lakonan. Tak boleh walaupun lakonan. Ini bukan guna demi rumah kamu, demi kampung kamu. Ini makam Rasulullah. Ini tanah suci. Tak boleh dibuat lakonan. Tidak boleh. Jadi subhanallah, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap.